Soalan mudah faham. Kalau kita tanya nombor 124,000 orang satu, hak ke 124,000 satu, siapa? Jawapan dia Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kerana dia adalah umat Nabi Muhammad, berdasarkan hadis-hadis yang Nabi sebut, mencecah puluhan hadis tentang keutamaan dan kelebihan Abu Bakar. Antaranya, seandainya diletakkan iman umat ini di sebelah timbangan dan diletakkan iman Abu Bakar di sebelah timbangan lagi, nescaya terlebih beratlah timbangan iman Abu Bakar. Berat dia lagi. Kalau kita semua ni, bukan semua ni, semua umat Nabi Muhammad, maka Abu Bakar tidak dapat ditandingi. Sehingga kan Umar bin Al-Khattab, yang merupakan pesaing terdekat Sayyidina Abu Bakar, tiap-tiap sahabat dia ada saingan di antara satu sama lain. Saingan melakukan ibadat dan kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlumbaan ini berlaku di kalangan sahabat. Kita boleh buat, cuma kita gaya nak berlumba jadi merak. Gaya nak berlumba dia jadi riak, dia jadi tak ada nak berlumba, dia jadi. Sahabat berlumba dia boleh jaga ikhlas tu. Maka bila Nabi kata siapa nak bagi bantuan untuk peperangan Tabuk, Abu Bakar tengok Umar, Umar tengok Abu Bakar, betul pakat balik. Tak kata apa, pakat balik. Maka mai Abu Bakar dia bagi semua harta dia. Nabi tanya berapa ringgit tinggal duit tunai. Abu Bakar kata, aku tinggalkan kepada keluarga aku Allah dan Rasulnya. Boleh buat? Hak sembang pun tak boleh. Ni malam ni tabung, kan bagi semua. Ada 15, 3 ringgit je. Abu Bakar bila Nabi tanya, kau tinggal berapa duit tunai di rumah? Abu Bakar kata, aku tinggalkan kepada ahli keluarga aku Allah dan Rasulnya. Habis. Nombor 1 di kalangan sahabat. Sayyidina Uthman memang dia buat mai emas dalam ujubah dia, tapi emas dalam rumah banyak lagi. Tu pun banyak dia buat mai sebab dia jutawan. Abdul Rahman bin Auf bagi banyak, tapi di rumah banyak lagi. Abu Bakar buat mai semua. Sayyidina Umar bila Nabi tanya, wahai Umar, berapa yang kamu tinggal kepada ahli keluargamu? Sayyidina Umar jawab, separuh daripada apa yang aku ada. 200,000 aku buat mai 100,000 ringgit hak tunai yang ada dalam simpanan aku. Bila dia tanya berapa Abu Bakar bagi, sahabat-sahabat dia jawab, Abu Bakar bagi ke semua harta tunai yang dia ada. Umar kata, sesungguhnya aku tidak pernah mendahuluinya dalam melakukan kebaikan. Dari segi iman. Malam ni andai umat ini seperti Umar, jauh tu. Sebab andai umat kesemuanya, dia kalau tajuk andai seorang jadi Umar, cukup dah untuk Islam memerintah alam ini. Andai seorang daripada 2 bilion umat Islam ini adalah Umar, seorang je, nescaya Islam lah yang memerintah ketika ini. Kalau semua kalau semua pakat terbang macam malaikat terus. Kalau semua Umar pakat terbang. Karena Sayyidina Ali kata, idza dzukira as-salihun fahayyahala bi Umar. Kalau sebut orang soleh, maka antara nama yang paling tinggi adalah Umar bin Al-Khattab. Simbol orang soleh Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar berkhutbah satu hari, duk khutbah elok-elok ni, kemudian dia sebut ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Dia panggil nama satu orang sahabat nama Sariyah. Naik ke bukit, duk khutbah. Lepas tu dia sambung khutbah. Habis dia turun. Sifat para sahabat, kalau tuan-tuan tengok kitab sirah, bila berdepan dengan satu benda yang tidak menepati Islam, lah tu juga sahabat akan cakap. Kalau ada satu orang yang boleh himpun duduk dalam satu buku sangat menarik, saya jumpa adalah dalam buku-buku tak ada nak himpun. Duduk dalam satu buku,
apabila sahabat berdepan dengan kesalahan. Macam mana sahabat buat? Sahabat ketegak waktu itu juga. Siapa pun yang buat kesalahan tu, banyak bila saya baca tengok, memang segera seketika tu juga. Sebab tu sebahagian mazhab fiqh dia menjadikan perbuatan, tindakan para sahabat sebagai dalil sokongan kepada suatu hukum. Sebab sahabat takkan buat benda yang bid'ah dan keluar daripada Islam. Bila semua sahabat buat satu-satu perkara ni, maka yang tu dia boleh jadi sebagai sandaran untuk membentuk hukum kepada sebahagian mazhab. Antaranya mazhab Imam Malik, amal ahli Madinah. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar dia pergi selit tengah-tengah tu, sahabat pun tak faham apa dia ni nak panggil nama Sariyah, nama seorang panglima perang yang telah diutuskan ke Parsi untuk berperang, dan dia tak ada dalam masjid tu, panglima perang tu. Bila sahabat dengar Sayyidina Umar sebut, sahabat kenal Sariyah tu. Cuma pasal apa duk pergi menjerit tengah-tengah khutbah? Mereka pakat rumun seperti mana mereka mengerumuni Rasulullah ketika Nabi hidup. Kalau Nabi buat sesuatu, bukan menegur Nabi. Kalau Nabi buat, sahabat tanya untuk tiru, untuk buat apa yang Nabi lakukan. Tapi kalau selepas kewafatan Rasulullah, sahabat buat sesuatu yang pelik, sahabat akan tegur untuk menegur. Pakat tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa menjerit tengah khutbah? Pakat Masjid Nabawi di Madinah bising habis. Mereka pun nak suruh siapa cakap kat Sayyidina Umar ni yang setanding ilmu dengan Umar, maka semua pergi dekat Ali. Ini antara gunung ilmu di kalangan sahabat. Antara gunung ilmu di kalangan sahabat, antaranya Umar sendiri. Dia kibarus sahabah fil ilm. Sayyidina Umar antara mufti besar di kalangan sahabat. Mufti besar. Antara mufti besar lagi Mu'adh ibn Jabal. Antara mufti besar lagi Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Antaranya Ali bin Abi Talib. Sahabat-sahabat lain yang biasa-biasa ni tetapi tegas. Pakat jumpa, wahai Ali, tegurlah ni Sayyidina Umar sebut apa noh. Tadi tengah-tengah khutbah dia menjerit. Sayyidina Ali kata, waihakum, jangan duk kalut. Da'u Umar, tinggalkan Umar, biarkan dia. Ni sahabat-sahabat yang tahu kedudukan Umar. Fa innahu ma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu. Sayyidina Ali kata, sesungguhnya setiap sesuatu yang masuk, maka dia akan keluar perkara yang sama. Maksudnya masuk sesuatu kepada Sayyidina Umar, maka benda itulah yang keluar. Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas beberapa ketika, beberapa hari, baliklah pasukan yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Parsi untuk berperang. Bila balik pasukan yang dipimpin oleh Sariyah ibn Zanim, orang pun tanya, wahai Sariyah, ada apa-apa tak yang berlaku di sana? Dia berkata, ya, ketika kami berperang, kumpulan kami sangatlah sedikit. Kumpulan Parsi ramai dan senjata mereka sangat canggih. Lalu kami dikepung dan kami hampir gagal dan akan dibunuh kesemuanya. Dalam keadaan kami dikepung dan tidak ada jalan keluar, kami mendengar suara Umar bin Al-Khattab menjerit, ya Sariyah, al-jabal al-jabal. Semua dengar. Ini karamah pasukan perang tu, karamah sahabat. Keseluruhan tentera Islam mendengar suara Amirul Mukminin menjerit, wahai Sariyah, lekas naik ke bukit, lekas naik ke tempat yang lebih tinggi untuk selamat. Maka kami pun naik dan kami semua selamat. Kita nak tahu cerita hak malam ni, hak saya sebut tadi, bagaimana mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sedangkan mereka bukan Nabi dan Rasul. Itu tujuan dia. Pasal apa nak dengar tentang Umar? Disebabkan dia diberikan jaminan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga ketika mana dia belum sakit dan ketika mana dia sihat walafiat, hidup di atas muka bumi Allah, duk berjalan lagi. Nabi dah kata dah, Umar min ahlil jannah, Umar ini ahli syurga. Apa yang dia buat? Apa pengorbanan dia? Bagaimana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua orang tahu cerita Sayyidina Umar masuk Islam, saya tak sebut dah.
dia nak pergi bunuh Nabi. Hari tu dia geram habis dah. Umur waktu tu 27. Dia geram habis dah dengan Nabi ni. Dia kata, hari ni aku kena bunuh Muhammad ni. Tak ada siapa duk boleh terhalang dia. Lagi kita duk siksa orang dia, lagi dia duk sebar Islam. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Hari ni aku kena bunuh dia, kata Umar. Balik, dia ambil baju besi, dia asah pedang dia, pedang perang. Pedang yang selalu saya sebut berpuluh-puluh kilogram pedang. Dia pun asah sarung baju besi. Bila dia keluar, orang pun nampak Umar waktu tu belum Islam, pegang sarung baju besi, pegang pedang perang. Orang tanya dia, wahai Umar, ke mana? Qatli Muhammad, nak bunuh Muhammad. Habis. Siapa nak berani tahan Umar? Yang tu semua orang tahu. Tengah jalan jumpa seorang Islam, Nu'aim ibn Mas'ud. Dia pun tanya, wahai Umar, nak pergi mana? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Kenapa nak bunuh Muhammad? Adik hang pun masuk Islam. Nampak sahabat ni dua-dua mudarat. Kalau dia, maksudnya kalau dia tak alih Umar, Sayyidina Umar akan waktu tu akan Umar akan pergi rumah Nabi duduk bunuh Nabi. Ataupun waktu tu Nabi duduk di Arqam ibn Abil Arqam, rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, markas. Bila Nu'aim ibn Mas'ud kata, adik hang pun masuk Islam, tak jadi pergi rumah Nabi. Dia pergi rumah adik dia, dia penampak apa semua, adik dia jatuh berdarah sebagainya. Kali baca surah Taha itulah, ma anzalna alaikal Qur'an yashqa. Umar baca, dia rasa lembut hati. Lembut hati, dia berasa ni bukan kalam manusia. Sepanjang Nabi berdakwah, mereka melarang penduduk Mekah keseluruhannya untuk mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad dan mana-mana kawan dia. Dilarang. Mereka tutup. Kalau ada pun terdengar, mereka akan tutup dengan jari ataupun cumbat dengan kapas kanan kiri. Jadi mereka tak dengar. Bila sampai masa dia pergi rumah adik dia baca Quran dengan Khabbab ibn Arit, dengan Sa'id ibn Zaid, suami Fatimah bintul Khattab. Fatimah adik Sayyidina Umar kahwin dengan Sa'id bin Zaid, sepupu. Kahwin dengan sepupu. Tok guru Quran waktu tu Khabbab ibn Arit radhiyallahu anhu. Dia akhirnya dia pun minta nak baca. Dia kata ini bukan kalam manusia. Dia pun kata nak masuk Islam. Dia isytiharkan hari yang sama di Daril Arqam ibn Arqam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka bertakbirlah keseluruhan isi rumah. Nabi bertakbir, Sayyidina Hamzah bertakbir, kesemua isi rumah bertakbir dengan Islam Umar.